Perikatan Nasional derhaka. Timbalan Presiden PAS Datuk Seri Ustaz Tuan Ibrahim Tuan Man menafikan bahawa Perikatan Nasional menderhaka titah Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Menurut beliau, tindakan Perikatan Nasional itu adalah berdasarkan kepada keputusan dan dasar yang harus dipegang oleh parti-parti tersebut. Cuba kita akur bahawa baginda merupakan payung bagi negara kita. Mana-mana parti yang tak boleh membentuk kerajaan terpaksa diadakan perundingan. Beliau berkata demikian dalam sembang santai sepanjang pilihan raya kecil N42 Tioman di Bandar Baru Rompin baru-baru ini. Namun di sebalik kata-kata bahawa beliau menerima parti-parti boleh berunding untuk membentuk kerajaan, Tuan Ibrahim menyindir gabungan PHBN adalah satu keajaiban. Maka perundingan terbuka kepada parti-parti dan kita menyaksikan bagaimana perkara yang pelik. Ini antara 10 ajaib di dunia ini ya. Parti politik yang duduk serang UMNO sebagai musuh utama dia, perompak, penyamun, apa semua akhirnya join penyamun. Ini satu keputusan yang kita tak jangka bagaimana orang yang satu masa menyerang habis-habisan dalam kempennya Nur Anwar, No DAP bersumpah lagi wallahi wabillahi watallahi, sumpah macam-macam. Tiba-tiba apa yang berlaku, mereka bentuk bersama kerajaan. Beliau menegaskan rakyat patut menolak gabungan PHBN. Tuan Ibrahim berkata demikian dalam program Sembang Santai Pilihan Raya Umum N42 Tioman Muafakat Rakyat eksklusif bersama Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man. Untuk membuktikan pendiriannya itu benar belaka, Tuan Ibrahim mengimbas kembali rundingan antara Perikatan Nasional dan Barisan Nasional bagi membentuk kerajaan di peringkat persekutuan dan negeri-negeri dalam rangka muafakat ummah. Sebaliknya, kata Tuan Ibrahim, UMNO BN akhirnya memilih untuk bersama Pakatan Harapan. Beliau mengambil contoh keberadaan PAS dalam kerajaan persekutuan zaman Tan Sri Mahyadi Mak Yassin dan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Kerajaan pentadbiran berjalan baik walaupun berbeza parti-parti politik duduk dalam kementerian dalam masing-masing. Tetapi kita bekerja dalam konteks kepentingan negara dan ini dapat kita buktikan selama hampir 30 bulan kita menerajui kerajaan bersama, tegas beliau. Tuan Ibrahim menafikan partinya memperalatkan agama. Ia hanya sebagai panduan sahaja katanya kerana Islam mengajar perpaduan dan menganjurkan keharmonian semua kaum. Beliau mendakwa DAP ditolak kerana komunis, membawa RUU 355 ke mahkamah 2-3 kali, membangkitkan isu tulisan Jawi dan bendera terbalik. Kejap, bukankah itu kerja gerakan yang mencabar hudud Kelantan sehingga sampai ke Mahkamah Persekutuan? Bukankah MCA dan gerakan yang begitu keras menentang pengenalan tulisan Jawi di sekolah vernacular, sedangkan penasihat DAP Lim Kit Siang menyokongnya? Bukankah timbalan Menteri Pendidikan ketika itu yang turut mempromosikan pengenalan tulisan Jawi ialah Teo Ni Ching, ahli Parlimen Pakatan Harapan yang mewakili DAP dari Kulai Johor? Adakah pemimpin DAP yang menterbalikkan bendera? Sebaliknya, mengapa apabila PAS yang pernah mengkafirkan UMNO seperti dalam amanat Hadi bergabung dengan parti itu menerusi langkah Sheraton, ia okey dan bukan dianggap sebagai satu keajaiban yang buruk? Mengapa apabila Pakatan Harapan yang berlawan dengan UMNO BN sebelum pilihan raya umum ke-15 kemudian bekerjasama dengan gabungan tersebut, tiba-tiba ia menjadi kerajaan zina, satu keajaiban buruk dan sebagainya, sedangkan ia bukan kerajaan pintu belakang atau tebuk atap. Kerajaan perpaduan ini hasil titah Yang di-Pertuan Agong Majlis Raja-Raja Melayu. Justru terimalah hakikat bahawa Perikatan Nasional dan PAS termakan racun kebencian kaum yang dicipta mereka sendiri, seperti yang dinaratifkan oleh Tuan Ibrahim. Sejarah mencatatkan bahawa cadangan untuk membentuk kerajaan perpaduan oleh Yang di-Pertuan Agong dipelekeh di hadapan media oleh pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Mahyadi Mak Yassin. Terimalah natijah daripada keangkuhan pimpinan Perikatan Nasional itu sendiri sehingga kalian gagal berpeluang menjadi kerajaan. Justru jadilah pembangkang yang konstruktif, bukannya merengek-rengek seolah-olah tidak pernah diberi peluang.